Dalam pada itu, secara jelasnya Indonesia telah menghentikan sementara penghantaran pekerja ke Malaysia termasuk beribu-ribu yang diambil untuk sektor peladangan berikutan pelanggaran perjanjian pengambilan pekerja yang ditandatangani antara kedua-dua negara, dan pembekuan itu merupakan tamparan terbaharu bagi Malaysia, pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dan penghubung utama dalam rantaian bekalan global yang menghadapi kekurangan kira-kira 1.2 juta pekerja yang boleh menjejaskan pemulihan ekonomi. Jadi saya bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, menerusi Google Meet ketika ini. Selamat petang, Chris. Selamat petang. Ya, pertama sekali melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, apa impak dan kesan besar yang didepani Malaysia ketika ini, Chris? Kalau kita lihat kesan secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan dan juga di sektor peladangan adalah datang daripada sumber negara seperti Indonesia. Jadi pihak kerajaan Malaysia harus melihat isu-isu yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Indonesia dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yang berbangkit tersebut. Dalam tempoh ini, pada pandangan Chris, berapa lama selepas kita mahu melihat balik MOU yang telah pun ditandatangani dan ia dapat diselesaikan dengan keadaan segera? Berapa lama tempoh itu yang Chris dapat jangkakan ia akan kembali kepada keadaan yang lebih baik selepas ini? Saya merasakan bahawa isu ini adalah isu orang kata jangka pendek. Walaupun jangka pendek ia mungkin berlarutan selama 3 bulan atau 4 bulan disebabkan masalah-masalah teknikal dan juga hubungan kedua-dua negara. Jadi mungkin 3 ke 4 bulan. Tetapi dalam masa yang sama, apabila berlaku gangguan selama 3 hingga 4 bulan, kita melihatkan bahawa ekonomi kita sukar nak orang kata pulih seperti sebelum pra-COVID ini. Dan juga daripada isu seperti ini, Chris, apa yang kita dan juga Malaysia boleh belajar, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kebergantungan kepada tenaga pekerja luar? Memang kita tidak nafikan bahawa negara kita Malaysia amat bergantung pada pekerja-pekerja asing. Dan kita sedia maklum bahawa pekerja-pekerja tempatan tidak mahu mengambil peluang pekerjaan sebegini. Kerananya 3D. Nombor satunya dirty, nombor duanya demeaning dan sebagainya. Jadi atas faktor-faktor sebegini memang kita telah lama bergantung atas pekerja asing, tetapi mungkin pendekatan jangka masa pendek kita harus melihat bagaimana kita boleh mengguna pakai tenaga kerja yang sedia ada, tenaga asing yang sedia ada, seperti orang kata pelarian-pelarian di bawah UNHCR dan juga banduan-banduan di bawah parol. Jadi mungkin kita boleh terapkan orang kata warga-warga asing di dalam orang kata UNHCR dan juga banduan-banduan yang di bawah parol ni. Jadi mungkin dalam masa yang dekat ini kita boleh orang kata mengambil pakai tenaga kerja mereka supaya kita tidak banyak bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Apabila program sebegini berjaya, saya percaya kita tidak perlu bergantung lagi kepada pekerja-pekerja asing daripada Indonesia. Dan selain daripada Indonesia, adakah negara-negara lain berpotensi untuk diambil bekerja, memandangkan ada isu-isu sebelum ini, ada berita-berita berkaitan dengan pekerja-pekerja daripada Bangladesh dan sebagainya, tetapi bagaimana pula potensi untuk pekerja dari negara-negara lain, Chris? Kalau kita lihat negara lain seperti Nepal, Pakistan, Cambodia, Laos dan juga Filipina, kita nampak bahawa kelima-lima negara tersebut mempunyai potensi untuk diambil masuk pekerja sebagai pekerja asing. Tetapi apa yang saya sebut awalnya, kita telah ada orang kata tenaga asing di Malaysia di bawah pelarian UNHCR. Kita pakai dulu apa yang kita ada
supaya kita tidak perlu import lagi banyak pekerja-pekerja asing ke Malaysia. Itu antara cadangan yang dinyatakan oleh Chris. Benar ada mungkin pelarian dan juga warga asing yang berada di Malaysia dan kita boleh menggunakan tenaganya sekarang ini dalam tempoh jangka pendek. Tetapi untuk akan datang, bagaimana antara perkara dan juga langkah lain yang mungkin Chris boleh cadangkan dan juga melihat kepada satu tindakan jangka masa panjang yang lebih konsisten dan tidak dibelenggu oleh isu-isu seperti pelanggaran MOU dan sebagainya. Kalau kita lihat pada zaman teknologi 4IR, 4 Industrial Revolution, kita harus belajar daripada negara seperti negara China, ya, di mana mereka menggunakan otomasi ya untuk sektor pembinaan. Malahan juga kita boleh belajar daripada negara India, di mana mereka menggunakan otomasi di dalam sektor peladangan. Jadi apabila kita menggunakan otomasi, bermaksud kita harus melabur. Kita melabur, tapi untuk jangka masa yang panjang, sepertinya 20 tahun ataupun 25 tahun yang akan datang, apabila kita pakai teknologi otomasi, ya, automation, kita tidak memerlukan tenaga kerja buruh yang banyak sama sekali. Bila kita bercakap berkaitan dengan industri 4.0, revolusi industri 4.0, bukan setahun dua kita bercakap berkaitan dengan perkara ini, sudah bertahun-tahun. Tetapi adakah kita dapat mempercepatkan lagi kebergantungan ataupun kebolehan kita untuk menggunakan sistem automasi seperti yang Chris nyatakan tadi? Kalau kita lihat pada dasar kerajaan Malaysia, kita telah nampak bahawa memang ada blueprint, seperti My Digital Blueprint. Kita nampak ada geran-geran yang telah disediakan sehingga 2 juta daripada agensi-agensi seperti MDEC. Jadi saya rasa ini bukan political will. Political will sudah ada di sana. Tetapi this is business will. Adakah peniaga ataupun pemilik perniagaan tersebut bersedia untuk beralih? Memang dalam fasa peralihan tu sakit. Sakit kerana nak keluar wang, itu nombor satu. Sakit kerana transformasi perniagaan tu. Tetapi apabila kita mengharungi kedua-dua perkara tersebut, saya percaya, secara nyata saya percaya, mungkin dalam tahun ketiga, tahun keempat, kita akan dapat melihat buah hasil keringat kita yang kita curahkan tu. Itu yang penting. There must be business will. Jangan sama sekali kita selalu berkata bahawa there is no political will. Sekarang political will ada di bawah My Digital Blueprint. Jadi kita kena gerakkan pula business will untuk melakukan transformasi sebegini.